Menteri Ekonomi maklum lebih 1.5 juta daftar padu selepas 2 minggu. Ketua Sayap Bersekutu Bersatu mohon orang ramai henti kutuk PN. Jalaluddin alias sangkal dakwaan langkah Seremban yang disifatkan sebagai provokasi. Siti Nurhaliza dinasihatkan tunda tarikh konsert menjelang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 18 Januari 2024 bersamaan 6 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan siasatan terhadap Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali seperti didakwa di media sosial. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata kenyataan itu adalah palsu. Pengguna di laman sosial X mendakwa sumber daripada pejabat Zuki mengesahkan beliau disiasat melibatkan pelbagai isu. Dalam hantarannya, pengguna itu menyenaraikan beberapa dakwaan tidak wajar dilakukan Zuki sehingga membawa kepada penyiasatan. Zuki juga dituduh disiasat SPRM berkaitan beberapa kes berprofil tinggi selain didakwa memiliki beberapa rumah dan kereta mewah termasuk memiliki banyak hartanah. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memberitahu pendaftaran sistem pengkalan data utama PADU meningkat kepada 1.54 juta orang hari ini selepas 2 minggu dilancarkan. Beliau akan turun padak bermula minggu hadapan bagi menggalakkan lebih ramai mendaftar PADU, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Ujarnya, selain dari tujuan utama untuk menentukan kelayakan penerimaan subsidi bersasar secara adil, PADU sebenarnya mempunyai peranan yang jauh lebih besar. Menerusi kenyataannya di laman Facebook, satu dari peranan besar itu ialah sebagai pangkalan data tulang belakang kepada pelaksanaan GovTech di mana ia akan mengubah pengalaman rakyat berurusan dengan kerajaan melalui pendigitalan lebih cekap, lebih mudah dan lebih canggih. Perbicaraan kes Menteri Besar Kedah yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan sepatutnya bermula hari ini tetapi telah ditangguhkan. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Muhammad Daud berkata tindakan Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor itu memfailkan notis usul untuk menggantung perbicaraan tersebut bertujuan melengahkan prosiding itu. Menurutnya hal ini memandangkan tarikh bicara sudah dipersetujui kedua-dua pihak pendakwaan dan pembelaan sebelum ini. Bahkan jelasnya sejak Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu didakwa di mahkamah sama pada 18 Julai 2023 hingga pemfailan notis usul pada 11 Januari lalu, tiada permohonan untuk pemindahan kes difailkan oleh tertuduh. Jelasnya tempoh 6 bulan berlalu tanpa apa-apa tindakan diambil tertuduh. Ketua Penerangan Sayap Bersekutu Bersatu, R. Sri Sanjivan, memohon orang ramai tidak mengecam Perikatan Nasional PN susulan kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mempertikai kesetiaan kaum India dan Cina di Malaysia. Itu kerana bekas ahli Parlimen Langkawi itu bukan sebahagian gabungan PN meskipun dilantik menjadi penasihat di 4 negeri yang ditadbir PN. Katanya, Mahathir bukan sebahagian daripada PN dan orang ramai tidak perlu keliru kerana beliau hanya menyokong PN menjadi kerajaan. Ujarnya, itu bukan bermaksud semua kenyataan Mahathir mencerminkan pendirian PN. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Mahathir baru-baru ini. Satu gerakan dipanggil Langkah Seremban pula muncul untuk menjatuhkan Kerajaan Negeri Sembilan. Bagaimanapun, menurut Ketua Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin alias,
menyangkal dakwaan yang disifatkan sebagai provokasi mahu menggugat keharmonian negeri. Katanya, tidak wujud perbalahan antara ahli Dewan Undangan Negeri Adun daripada UMNO, Barisan Nasional BN dan Adun daripada Pakatan Harapan PH. Beliau sebagai Exco Kanan Kerajaan Negeri Sembilan serta bersama 13 adun lain akan terus menyokong dan mengekalkan Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Tegasnya, pimpinan kerajaan negeri pada masa ini komited secara bersama memberi tumpuan membangunkan ekonomi dan masyarakat di negeri tersebut. Satu lagi dokumen bocor mendedahkan ahli keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin adalah pemilik beneficial satu lagi aset amanah luar pesisir yang bernilai ratusan juta ringgit. Dokumen yang diperoleh Konsortium Kewartawanan Penyiasatan ICIJ menunjukkan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri bekas Menteri Keuangan tersebut, Tuh Puan Naimah Khalid dan dua anak mereka, Muhammad Amir dan Muhammad Amin. Sebelum ini, mereka bertiga diarahkan ke SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan berhubung kekayaan yang tidak diisytiharkan yang dipegang oleh Daim. Jelas Daim, semua kekayaannya diperoleh secara sah dan amanah tersebut adalah sebahagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah. Bagaimanapun, Naimah pula berkata, siasatan tersebut bermotifkan politik selain bakal menyaman SPRM. Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Noor menasihatkan penyanyi tersohor Datuk Seri Siti Nurhaliza agar menunda konsert sebuah epitomi Saya Siti Nurhaliza yang dijadualkan berlangsung pada Mac ini kepada satu tarikh lain. Katanya, mengadakan aktiviti hiburan menjelang bulan Ramadan seolah-olah melalaikan umat Islam daripada mengingati Allah. Bagaimanapun, Wan Salim akui bahawa beliau tidak mendapat informasi penuh berkenaan konsert penyanyi nombor 1 negara itu. Justru katanya, umat Islam sepatutnya membuat persiapan rohani untuk menyambut ketibaan bulan yang mulia dengan membanyakkan zikir, membaca Al-Quran, puasa sunat, sedekah dan sebagainya. Tambahnya lagi, perkara yang bertentangan dengan Islam adalah bercanggah dengan galakan kepada umat Islam supaya beramai-ramai memenuhi masjid dan surau untuk mengerjakan ibadat seperti solat berjemaah, mengikuti program ceramah, tazkirah dan sebagainya. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.